Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua students 5 Al-Biruni, Siti Nur Mawadah, Muhammad Haikal Adam dan juga Nurul Fatin Farhana. Okey, semoga berada dalam keadaan sihat. Okey, di pagi inilah. Sihat Mawadah, Haikal, Fatin? Sihat ke? Alhamdulillah. Haikal macam mana? Sihat je. Alhamdulillah. Nurin, Fatin macam mana? Okey hari ni? Sihat ke? Alhamdulillah. Baiklah, di pagi yang mulia ini, hari ini hari Jumaat 9 Julai 2021, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk ilmu daripadanya. Jadi marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Pagi ini cikgu nak mengulang semula topik 7.1 yang telah anda pelajari secara kendiri tanpa bimbingan guru pada hari Isnin yang lepas, iaitu pada 5 hari bulan Julai, Isnin lepas. Okey, cikgu tidak dapat membimbing dan mengajar kerana cikgu kena hadiri temu janji yang wajib untuk tujuan vaksinisasi. Gitulah. Jadi cikgu dah dapat dos pertama. Okey, tinggal lagi nak dapat dos kedua pada hujung bulan ni pula. Macam itulah keadaannya kan. Okey, baik. Jadi untuk meleraikan segala kekusutan, segala tidak faham, maklumlah belajar sendiri kan, tanpa bimbingan guru. Cikgu mengajar sekali lagi, kali ni cikgu lah kan. Okey. Baik. Jadi sumber yang ada pada anda adalah buku teks. Okey, lihat bab 7. Okey, lihat bab 7. Kalau kat sini muka surat 138 Bab 7, membina kesejahteraan negara. Baik. Kita lihat sinopsisnya. Baik, dalam bab 7 ni berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Okey. Jadi perpaduan dan integrasi nasional ni adalah unsur penting dalam membina kesejahteraan negara. Jadi nak pupuk, nak semai perpaduan dan integrasi nasional ni kena ada satu dasar pembangunan sosial yang merakumi aspek pendidikan, budaya, bahasa dan aktiviti sosial yang melibatkan pelbagai kaum di negara kita ini. Barulah ada perpaduan, barulah ada integrasi nasional. Nak laksanakan dasar pembangunan sosial ni banyak cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Baik, antara dasar tersebut seperti dasar pendidikan kebangsaan, seperti yang kita belajar di sekolah. Salah satu daripada dasar. Student masuk dulu sebentar. Baik, kemudian selain dasar pendidikan kebangsaan, okey, itu sebabnya di sekolah kita ni ada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi aspirasi SK dan SMK ni adalah menerima semua kaum di Malaysia untuk belajar dalam satu bumbung pendidikan supaya dipupuk dan disemai perpaduannya. Begitulah. Dan yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Kaum kena belajar bahasa Melayu, malah bahasa Melayu wajib seluruh murid di sekolah menengah dan juga sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia, wajib. Okey,
Bahasa Melayu juga menjadi satu syarat wajib lulus dalam sijil pelajaran Malaysia. Jadi pentingnya bahasa Melayu ni sebagai bahasa ilmu dan juga perpaduan. Dan dasar kebudayaan kebangsaan, ini budaya kita, budaya kaum di Malaysia yang pelbagai kita satukan menjadi dasar kebudayaan kebangsaan. Dan juga sukan untuk perpaduan. Okey. Satu lagi, dasar-dasar ini juga dikukuhkan dengan ideologi negara yang dinamakan sebagai rukun negara. So, kita akan belajar benda ni lah. Okey. Pertama kita akan belajar kita akan belajar yang ni dulu, perpaduan, integrasi nasional. Apakah maksud perpaduan dan integrasi nasional? Kemudian kita akan belajar dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Kemudian kita belajar bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita akan belajar dasar kebudayaan kebangsaan, sukan untuk perpaduan dan rukun negara. Itulah sinopsis untuk bab 7 secara keseluruhannya lah. Baik, kita lihat intipati pelajaran dalam bab 7 ini. Okey, ada 6 subtopik ataupun tajuk kecil. Nombor 1, perpaduan dan integrasi nasional 7.1. Kita akan belajar yang pagi ni, yang ini dulu. Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan. 3, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Kelima, sukan sebagai alat perpaduan. Dan keenam, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. 6 tajuk kecil. Baik, hari ini insya-Allah kita akan belajar 7.1 perpaduan dan integrasi nasional. Okey, jom students, kita terus dengan muka surat 140. Cikgu besarkan sikit. Baik, okey, apakah misi pembelajaran bagi 7.1 ini? Okey, baik. Yang pertama, murid ataupun anda dapat menjelaskan maksud perpaduan dan integrasi nasional. Apakah maksud perpaduan? Apakah maksud integrasi nasional? Kemudian, apakah perbezaan kedua-duanya pula dan perkaitannya? Ada 3, maksud, perbezaan dan perkaitan. Ni kena tahulah nombor 1 ni. Kalau dapat menyatakan maksud, dapat tahu perbezaannya, dapat membuat perkaitannya, maka baguslah, misi pembelajaran berjaya. Nombor 2, menjelaskan latar belakang hubungan kaum yang menjadi punca kepada masalah perpaduan. Okey, yang ni kita boleh lihat nanti dalam subtopik lagi, subtopik kecil dalam 7.1 ni ada sejak zaman British lagi. Okey, hubungan kaum ni menjadi punca masalah kepada perpaduan. British daripada awal tidak berusaha untuk menyatu padukan kaum ni, sebaliknya memisahkannya. Okey, baik, yang ketiga, misi pelajaran kita hari ini insya-Allah menjelaskan usaha-usaha kerajaan memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dari segi PES, politik, ekonomi, sosial. Baik, jom kita lihat nombor 7.1, introduction. Baik, introduction Jadi perpaduan kaum dan integrasi nasional ni adalah satu proses pembinaan negara Malaysia. Pembinaan negara Malaysia tersebut berterusan dan tidak pernah ada noktah. Maksudnya, sekiranya negara ataupun masyarakat berbilang kaum di negara kita tiada perpaduan dan tiada integrasi, maka pembinaan negara Malaysia akan menjadi masalah, akan terbantut. Jadi kita tidak dapat menjadi negara maju, malah kita akan menjadi negara yang kucar-kacir dan tidak stabil politiknya. Begitu. Jadi itu sebabnya dalam introduction ni penulis kata asas elemen ini iaitu perpaduan, perpaduan dan integrasi adalah elemen yang menjadi asas kepada kekuatan negara kita. Jadi kat sini kata sejarah hubungan kaum dan negara kita telah wujud sebelum zaman penjajahan lagi. Okey, betul? Sebelum kita dijajah oleh British, tanah Melayu telah didatangi oleh pedagang-pedagang daripada luar, daripada India, daripada China, daripada Arab,
malah daripada negara kerajaan-kerajaan lain yang berhampiran sejak sebelum zaman penjajah lagi sebenarnya. Tetapi pada masa itu pedagang ini hanyalah untuk berniaga sahaja. Hanya membina pertempatan di kawasan di Tanah Melayu sebagai persinggahan sementara menunggu peralihan angin monsun untuk kembali ke destinasi seperti ke China semula, balik semula ke Tanah Arab. Begitu. Kemudian apabila masuk ke era penjajahan British bawa pula pendatang ataupun imigran daripada China untuk bekerja dalam sektor perlombongan biji timah. Manakala British bawa pendatang atau imigran dari India untuk bekerja dalam sektor perladangan getah. Macam tu. Di situlah ada pertempatan untuk orang Cina dan India dan jadilah masyarakat majmuk. Tu kesan dia. Jadi kesan masyarakat majmuk ni, British tidak menyatu-padukan ketiga-tiga kaum ni, maka berlakulah masalah perpaduan. Begitulah sebenarnya. Baik, kita terus kepada misi kita hari ini, pagi ini, iaitu maksud perpaduan, maksud perpaduan dan integrasi nasional. Kita lihat di sini. Di sini penulis kata, kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan. Sudah semestinya apa-apa saja mestilah merujuk kepada perlembagaan persekutuan dan juga prinsip rukun negara. Baik, mari kita lihat maksudnya. Perpaduan kaum. Keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat bersatu. Itu maksud perpaduan kaum. Masyarakat kita yang pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai suku kaum, pelbagai pertempatan di daerah, di wilayah, hidup dalam keadaan aman dalam masyarakat yang bersatu, saling tolong-menolong, saling percaya mempercayai, bekerjasama, bermuafakat, itu bersatu. Itulah maksud perpaduan kaum. Mereka juga memberi komitmen yang penuh, komitmen kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Maksud identiti kebangsaan ni kita bangsa Malaysia. Itulah identiti kebangsaannya. Bangsa Malaysia, satu bangsa Malaysia yang disatukan melalui perpaduan kaum. Nampak? Jadi perpaduan kaum ni ada Melayu, ada Cina dan India bersatu. Membentuk satu identiti kebangsaan iaitu bangsa Malaysia. Itu sebabnya pada era pentadbiran Datuk Seri Najib, dia ada satu slogan dinamakan Satu Malaysia. Itu identiti kebangsaan lah tu sebenarnya. Baik, itulah maksud perpaduan kaum. Baik, kita lihat pula apakah maksud integrasi nasional. Baik, integrasi nasional merupakan satu proses dinamik. Dinamik ni maksudnya satu proses yang berterusan ataupun proses yang kemajuan lah. Satu proses yang ada kemajuan. Itu maksudnya. Yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri. Nampak ada beza kan? Hubungan antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Bangsa Malaysia ni, maksudnya bangsa Malaysia. Jadi dekat sini dia lain, dia perbezaannya perpaduan ni keadaan rakyat. Integrasi ni maksud satu proses yang dinamik merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Maksudnya integrasi nasional antara negeri Johor dengan negeri Pahang. Kita bersatu, negeri Johor, masyarakat negeri Johor yang pelbagai kaum dengan masyarakat negeri Pahang yang pelbagai kaum, kita bersatu membentuk satu bangsa yang lebih besar, namanya bangsa Malaysia. Macam tu.
Dan mereka punya identiti sendiri, okey, berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Itulah maksud dan perbezaan antara perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Dua-dua ini walaupun ada perbezaannya tetapi saling berkaitan antara satu sama lain. Sekiranya tiada perpaduan kaum, kan? Ketika cikgu nak cuba nak hubung kaitkannya. Sekiranya tiada perpaduan kaum, maka integrasi nasional tak akan wujud. Sebab dalam negeri itu tidak bersatu. Bagaimana pula nak menyatukan, nak merapatkan hubungan masyarakat antara negeri-negeri lain pula. Dah dalam negeri pun tak bersatu. Jadi itu sebabnya cikgu cakap perpaduan kaum dan integrasi nasional ni adalah saling berkait, saling ada hubungan rapat, saling memerlukan. Okey, baik. Itulah maksud perpaduan kaum dan integrasi nasional, perbezaan dan perkaitannya. Okey, baik. Di bawah ni ada satu gambar, iaitu gambar feri Malaysia. Dah tamat dah perkhidmatan. Okey. Jadi feri Malaysia ni dulu dia terkenal lah pada tahun 80-an sebab terkenal lah sebab dia ni feri ni berkonsepkan pelancongan di situ macam tu kan. Ada swimming pool, okay, ada pusat hiburan untuk melancong daripada Semenanjung ke Sabah, Sarawak. Dia pusing lah satu Malaysia. Memang terkenal pada tahun 1980-an. Jadi tujuannya untuk mengintegrasikan mengintegrasikan penduduk Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. Jadi penduduk Semenanjung Malaysia boleh pergi Sabah, berkenalan dengan rakyat Sabah dan Sarawak, kenal budaya mereka. Begitu juga penduduk Sarawak dan Sabah boleh pergi ke Semenanjung, mengenali budaya Semenanjung. Itulah maksudnya integrasi melalui perkhidmatan feri Malaysia. Tetapi tamatlah pada tahun 1989 ni. Okey. Sebab ada kebakaran ruang enjin. Bila terbakar, kos penjegeraan yang tinggi. Dan satu lagi ialah kemudahan kapal terbang yang sudah semakin meluas. Jadi tak perlulah guna feri kan, naik kapal terbang je. Macam tu lah student maksud perpaduan kaum dan integrasi nasional. Alright, setakat ni ada apa-apa soalan? Silakan. Ada nak tanya? Mawadah, Haikal, Nurin Fatin, Azlia, Nazlia, ada soalan? Tak ada kot you. Tak ada, dah faham maksud perpaduan, maksud integrasi nasional, perbezaannya dan perkaitannya. Baik. Kita teruskan dengan tajuk kecil lagi. Masih lagi di bawah subtopik 7.1 iaitu latar belakang hubungan kaum. Di sini kita sebenarnya akan lihat dan study sejarah hubungan kaum sejak zaman British lagi. Baik, kita lihat baik, ni dia. British, semasa penjajahan British memperkenalkan satu dasar yang dinamakan sebagai pecah dan perintah. Dalam buku teks ni tidak menyebutkan, dalam buku-buku universiti kan, buku-buku pengajian tinggi menyebut divide and rules. British mentadbir negara kita pada zaman penjajahan. British mengamalkan dasar pecah dan perintah. Pecah dan perintah ni memecahkan kaum mengikut fungsi ekonomi. Sebagai contoh, orang Cina orang Cina ni bekerja untuk pegawai British di sektor-sektor perlombongan biji timah. Mereka tinggal di kawasan Lombong. Yang mana kawasan Lombong ni akhirnya menjadi pekan. Sebab apa jadi pekan? British nak jaga kebajikan pekerja-pekerja Lombong, disediakan pelbagai kemudahan. Akhirnya tempat tu menjadi maju. Jadi bila jadi maju, ramai pelombong-pelombong ni yang menjadi ahli perniagaan selepas itu. Sedikit-sedikit jadi ahli perniagaan. Maka kawasan itu maju dan penduduk atau imigran Cina ni taraf hidupnya lebih tinggi berbanding kaum-kaum lain. Begitu juga dengan orang India lah. Itulah maksud cikgu, divide and rules. Cina pelombong di kawasan Lombong, biji timah. India di buruh-buruh di estate ladang getah sebagai penoreh getah.
Orang Melayu duduk di kampung, terpisah, tidak ada interaksi. Itulah dasar pecah dan perintah. Itulah dasar pentadbiran British di sini, menyebabkan pemisahan kaum. Dalam buku teks lain, dalam buku teks universiti dinamakan sebagai dasar pecah dan perintah. Okey. Dan terpisah dari segi ekonomi dan pertempatan. Orang Melayu tidak dibawa masuk dalam sektor perlombongan biji timah. Tidak dibawa masuk dalam sektor sektor perladangan getah. Maka memanglah akan wujud satu jurang. Okey, dan memang akan wujud masalah perpaduan. Sebab mereka tidak ada interaksi antara di kalangan mereka sendiri. Jadi sukarlah Pak, sukar setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya. Ini yang mencetuskan masalah perpaduan. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, pelbagai usahalah pemimpin untuk mewujudkan perpaduan. Okey. Baik. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan. Antaranya kesan pentadbiran nombor 1, punca kedua kegiatan ekonomi dan pertempatan, ketiga sistem pendidikan, dan keempat adalah fahaman politik. Yang ni kita nak study ni. Jom. Baik, kita lihat pentadbiran. Okey. Alright. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874. Ni negeri Perak ni. Perjanjian Pangkor 1874. Okey. Perak negeri pertama yang dijajah, negeri Melayu pertama yang dijajah secara langsung. Dijajah oleh British. Pulau Pinang tidak. Pulau Pinang tidak dijajah. Sebaliknya Pulau Pinang diambil oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris. EIC. Kan. Tapi untuk Perak memang British ambil. Kerajaan British menjajah. Menerusi pengenalan sistem residen. Baik, jadi British telah membawa pekerja dari luar, pekerja ataupun imigran untuk bekerja dalam sektor perlombongan. Jadi buruh di lombong-lombong. Dan juga perladangan, ni contohnya orang India, dan juga perniagaan. Manakala kaum Bumiputera tertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional yang bersifat sara diri yang tidak menggunakan peralatan moden seperti sawah padi contohnya, hanya menggunakan tenaga manusia dan tenaga haiwan sahaja, tidak menggunakan jentera-jentera moden dan bersifat sara diri bukan untuk tujuan komersial. Ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan dalam negara kita. British terpaksa import beras dari negara luar. Gitu. Okey, baik. Keadaan ini, yang terpisah, menyebabkan kerenggangan hubungan kaum. Terpisah. Melayu di kampung, Cina dan India di bandar. Itu pun terpisah. Walaupun di bandar, Cina dan India terpisah. Cina di kawasan Lombong, India di kawasan peladangan. Tidak ada interaksi. Jadi mereka jumpa, seperti ayam dan itik bercakap. Tak faham apa-apa. Macam tu. Jadi berlakulah kerenggangan hubungan kaum. British tidak perbaiki. Tidak perbaiki keadaan ini. Sebalik biarkan saja. Sebab apa? British nak ekonomi negara kita hanya untuk kepentingan ekonomi saja. So, kesannya masalah hubungan kaum. Selepas kita merdeka, kerajaan menghadapi kepincangan tentang masalah perpaduan kaum ni. Dan akhirnya peristiwa hitam pun terjadi yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu 13 Mei 1969, rusuhan kaum. Baik, itu yang pertama. Dasar pentadbiran British. Baik, kita lihat yang kedua. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. Yang ni cikgu ada cakap tadi dalam introduction cikgu. Yang ni kegiatan ekonomi yang berbeza yang menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Senang nak ingat, kuncinya divide and rules, pecah dan perintah. Ladang orang India, kerja penoreh getah. Lombong orang Cina, kerja buruh di Lombong. Melayu, kampung dan pedalaman, kerja pertanian, sara diri seperti sawah padi. Terpisah kedua-duanya. Senang nak faham kan?
Jadi kat sini pun dia cerita lagi, okay, dia beritahu kawasan Lombong, kita tahu lah Lombong siapa dia? China. Bandar siapa dia? China. Estate siapa dia? India. Perkampungan siapa? Melayu. Terpisah. Terpisah di sini. Dan cikgu, okay, cikgu nak beritahu, okay, cikgu ada pembacaan cikgu, pembacaan cikgu buku-buku tambahan. Okey, walaupun ada sebahagian kecil orang Melayu diambil bekerja dalam sektor pelombongan, ada juga sebenarnya. Okey, kalau awak tanya ada tak cikgu orang Melayu bekerja dalam pelombongan berjitimat? Ada, tetapi sebahagian kecilnya. Kalau macam tu mereka berinteraksi dengan baiklah cikgu kan? Tak, sebenarnya tidak. Okey, pengurus British, pengurus Lombong tu lah, berbahasa Inggeris tu telah memisahkan kedua-dua ini. Okey, tak bercampur gaul. Orang Melayu kerja kat kawasan Melayu lah. Orang Lombong ni orang Melayu punya kawasan, ni orang Cina punya kawasan. Tak campur dua ni. Begitu juga dengan rumah-rumah kongsi di kawasan Lombong. Rumah kongsi ni orang Cina saja, rumah kongsi ni orang Melayu saja berpagar. Memang tidak ada interaksi. Okey. Ni lah. Seterusnya penulis kata kurang interaksi seperti cikgu cakap ni. Dan akhirnya apa? Mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Orang Melayu duduk di kampung, tidak mendapat pendapatan yang tinggi, taraf hidupnya rendah lah. Manakala orang Cina yang dulunya menjadi pelombong, akhirnya menjadi ahli perniagaan apabila ramai di kalangan mereka mula menceburi bidang perniagaan, membuka kedai-kedai runcit dan sebagainya, akhirnya menjadi kedai-kedai besar, kedai-kedai makan, akhirnya menjadi maju dan taraf hidup mereka semakin baik. Begitu juga dengan buruh-buruh ladang, getah, mereka kehidupan mereka juga semakin baik apabila British membuat jalan, apabila British menyediakan kemudahan asas. Dalam masa yang sama di kampung tak ada kemudahan asas, orang Melayu masih menggunakan air perigi. Kan? Mereka dah dapat jalan raya macam kita pula. Jadi kat sini masalah lah, akan wujudkan perasaan tidak puas hati sebenarnya oleh orang Melayu. Okey, mengapalah pendatang ni diberikan keistimewaan pula? Nampak tak kat situ ada perasaan tidak puas hati sejak zaman penjajahan British lagi. British ni pula, British lah puncanya sebenarnya. Ni lah dia ni Mamat ni. Ni punca dia ni sebenarnya. Dia ni lah tidak menyatupadukan kaum sejak pada awal lagi. Mereka hanya bawa masuk kaum ni untuk kepentingan ekonominya sendiri. Gitulah jadi dia. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, sistem pendidikan. Okey, baik, kita tengok sistem pendidikan. Baik. Okey, oleh kerana British mengamalkan dasar pecah dan perintah tadi, kan? British agihkan fungsi ekonomi mengikut kaum dan pertempatan tu tadi kan. Maka di setiap pertempatan tu wujudlah sekolah-sekolah untuk anak-anaknya. Dan sekolah-sekolah ini tidak bersifat kebangsaan. Sebaliknya, mengamalkan sistem pendidikan vernakula. Baik, vernakula ni bermaksud pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda. Pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda dan selalunya bukan bercorak kebangsaan, tiada identiti kebangsaan. Jadi ada sekolah Melayu di kampung, ada sekolah Cina di kawasan Lombong, ada sekolah India di buruh-buruh atau di estate di ladang-ladang getah, dan ada sekolah Inggeris di bandar-bandar. So sekolah Melayu lah. Cina sekolah Cina, India sekolah India, Inggeris sekolah Inggeris. Orang Melayu di kampung-kampung itu belajar Quran, belajar Jawi, belajar sistem nombor asas, bahasa-bahasa asas. Orang Cina dan India belajar tentang negara asal mereka. Sukatan pelajaran dari negara Cina, dari negara India, guru dari Cina, guru dari India, belajar tentang sejarah Cina, belajar tentang sejarah India, tiada pun identiti kebangsaan. Begitu juga dengan Inggeris. Inggeris ni dia punya kiblatnya itulah England lah. Jadi sukatan pelajarannya berdasarkan daripada England. So, kat sini kita nampak di sini tiadanya corak kebangsaan bagi keempat aliran ini. So, bagaimana nak mewujudkan perpaduan?
Ni masalah ni. Jadi dia berkembang kan, dia berkembang ikut kaum masing-masing. Yang cikgu cakap ni, apa kaum ni lah. Okay. Walaupun begitu, sistem pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Sampai sekarang, sekolah Cina ada, sekolah India ada. Kalau awak nak tahu. Sebab apa? Tuntutan masyarakat Cina dan India, dia khuatir tak nak budaya dan bahasanya hilang. Selepas mengadakan beberapa siri perbincangan, akhirnya ada satu keputusan sekolah vernakular Cina dan India dikekalkan dengan syarat sukatan pelajarannya mestilah berorientasikan kebangsaan. Bukan berorientasikan tanah besar Cina atau India. Begitulah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kawan di sekolah Cina kan, kalau pergi belajar, awak boleh pergi belajar di sekolah Cina sebab dia sekolah SRJKC, Sekolah Rendah Jenis Cina Kebangsaan. Sukatan pelajarannya walaupun dalam tulisan Cina, bahasa Melayu juga ada, wajib diajar di sana. Tetapi dia punya tu lebih pada corak kecinaan sebab dia vernakular Cina kan. Cuma Cina corak kecinaan sana bersifat kebangsaan. Dia belajar tentang Malaysia, tentang sejarah Malaysia, walaupun dalam buku-buku teks dia dalam tulisan Cina. Jadi orang Cina Malaysia lah maksudnya. Baik. Jadi pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran di kalangan rakyat pelbagai kaum. Itulah isunya. Baik. Yang keempat, fahaman politik. Kita lihat di sini. Oleh kerana imigran daripada China dan India ni dibawa masuk oleh British, maka mereka yang ramai ini juga nak hak-hak mereka ni dijaga. Maka wujudlah pertubuhan dan persatuan untuk menjaga kepentingan mereka di tanah Melayu. Jadi muncullah satu fahaman politik yang berasaskan kaum, untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Sampailah kepada penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan, sampailah sekarang. Sekarang kita lihat MCA Cina, MIC India, UMNO Melayu, DAP Cina, kan itu adalah asal dia daripada sini. Inilah dia. Ni. Asal dia. Baik, maka wujudlah polarisasi kaum. Perbezaan kegiatan ekonomi pertempatan terpisah. Itu maksudnya polarisasi. Dia tak ada perpaduan. Menyebabkan parti politik memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. UMNO memperjuangkan isu-isunya, kepentingan kaumnya. Begitu juga dengan MCA dan MIC. Jadi itu sebabnya kita belajar dalam tingkatan 4 tahun lepas bagaimana UMNO, MIC, MCA ni duduk semeja berunding. Setiap tuntutan kaum masing-masing kita runding sama-sama untuk mendapatkan kata sepakat. Untuk mendapatkan satu kesepakatan dan kerjasama kaum dan tolak ansur politik. Itu sebabnya ketiga-tiga parti politik yang berasaskan kaum ni boleh bekerjasama membentuk parti perikatan. Parti perikatan. Yang mana seterusnya menjadi Barisan Nasional. Baik, isu yang diperjuangkan oleh parti politik itu atau persatuan itu adalah bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Dan memang akan mempengaruhi. Jadi itulah student, kesan dasar British, yang menyebabkan masalah perpaduan kaum. Ada 4. Yang pertama pentadbiran British, yang kedua kegiatan ekonomi dan pertempatan, yang ketiga sistem pendidikan dan yang keempat fahaman politik. Itulah dia student untuk topik kecil latar belakang hubungan kaum yang menjadi punca kepada masalah perpaduan. Okey, setakat ni ada soalan, silakan. Ada soalan, silakan. Silakan kalau ada soalan. Ada nak tanya? Sila. Okey, Haikal. Okey, Haikal. Okey, cikgu. Okey, ada soalan?
Tak Tak ada. Tak ada. Alright. Yang lain macam mana? Mawadah, Nazlia. Cikgu tak tahu siapa yang masuk dah ni. Rasanya itu sajalah. Orang 4 orang je setakat ni. Okey, ada nak tanya lagi? Cikgu, Mawadah. Silakan Mawadah. kenapa British tak gunakan kaum Melayu dalam pelombongan dan getah? Kenapa dia perlu masukkan daripada kaum lain? Okey, baik. Mengapakah British tak menggunakan orang Melayu untuk bekerja dalam sektor ekonomi moden? Itu memang sebenarnya dasar British daripada awal. British akan bawa masuk imigran daripada China dan India ni sebab imigran China ni boleh dieksploitasi. Dia buruh-buruh dari luar, sangat-sangat murah. Yang akan mahu dah murah sangat. Okey, jadi British hanya mengeluarkan upah yang murah kepada mereka ini. Okey, sebab mereka buruh dari luar. Mereka kadang-kadang mereka datang ke tanah Melayu ni, buruh Cina dan ini berhutang. Mereka berhutang dengan nahkoda kapal. Mereka berhutang. Jadi mereka datang ni hutang pun tak settle lagi. Jadi British menggunakan khidmat mereka kadang-kadang tanpa membayar upah 1 sen pun. Jadi itu sebabnya British suka menggunakan imigran daripada China dan India berbanding membawa masuk orang Melayu sendiri. Dia tak nak masuk orang Melayu. Dia tahu orang Melayu, okey, dia tahu orang Melayu ni adalah orang asal, orang peribumi. Okey, orang asal. Jadi orang asal, baik apa ambil orang asal? Baik ambil orang China dan India. Mereka ni tanpa dengan upah yang rendah pun boleh kan? Nampak tak? Macam tu lah student. Okey. Jadi dan satu lagi kalau awak nak tahu Mawadah, pada ketika itu di dunia pada ketika itu pemerdagangan manusia adalah benda yang biasa. Tidak ada satu akta dan juga undang-undang yang boleh dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia ni. Walaupun buruh daripada China, India ni dibawa masuk mengikut undang-undang, tetapi orang tengah yang menjalankan proses ini mengambil kesempatan. Ada yang ditindas semasa dalam perjalanan ke tanah Melayu ataupun ke destinasi masing-masing, ditindas dan sebagainya. Akhirnya itu sebabnya mereka yang datang ke Malaysia ni, ke tanah Melayu ni dalam keadaan berhutang. Kan? Jadi itu sebabnya British lebih suka membawa masuk imigran daripada China dan India sebab boleh dieksploitasi. Boleh dieksploitasi lah kan. Boleh disuruh. Dia tak nak Melayu. Dia tahu Melayu ni orang asal kan. Orang Melayu mungkin ada satu perasaan marah kan. Jadi ataupun kalau tak marah pun, orang Melayu ni orang asal. Orang Melayu orang asal. Jadi kalau nak beri pun pekerjaan kepada orang Melayu ni mestilah setimpal dengan gajinya. Macam tu. Jadi itulah yang berlaku lah. Mawadah, itu yang berlaku masalahnya. British memang tak nak. Dia tak nak orang Melayu terlibat. Orang Melayu, satu lagi lah Cikgu ada cakap tadi. Kalau orang Melayu terlibat dalam kegiatan ekonomi moden seperti perlombongan biji timah dan ladang getah, siapa nak mengusahakan pertanian beras tu? Beras ni orang Melayu tanam. Danlah bersifat sehari diri. Hasilnya sedikit. So, kalau orang Melayu ramai orang Melayu terlibat dalam sektor ekonomi moden ini, tiada lagi yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Jadi siapa yang nak membekalkan beras kepada negara sekiranya orang Melayu? Tu antara tujuan orang Melayu dalam sektor ekonomi moden. Dia nak orang Melayu duduk di kampung, mengusahakan tanaman sawah padi, apa saja pertanian yang boleh memberi makan kepada rakyat tanah Melayu. Tetapi masalahnya pula, walaupun begitu kan, kata British, masalah British juga ni. Kalau begitu, kenapa tidak dimajukan kegiatan ekonomi orang Melayu ni? Sebaliknya orang Melayu menggunakan tenaga manusia dan haiwan untuk menjalankan pertanian. Jadi macam mana nak dapatkan skala yang besar? Macam mana nak dapat pulangan yang besar? Sebab pertanian ni untuk makanan sawah padi, menghasilkan beras. Sebaliknya British tumpukan kepada getah, pertanian yang bercorak perladangan untuk tujuan komersial.
Jadi akhirnya apa? British terpaksa mengimport beras daripada Thailand, daripada Vietnam untuk menampung keperluan rakyat di tanah Melayu, kalau awak nak tahu. Itu lah ceritanya Mawadah. Kan? Jadi puncanya British lah setakat ni, nampak. British lah punca segala-galanya. Start dia. Dia lah yang tidak menyatu padukan masyarakat ni in the first place. Kan? Alright. Okay Mawadah. Okey, faham. Faham kan? Cikgu, Macam tu lah cerita dia. Okay, jadi kalau awak lihat, kalau hari ni awak nampak kan, awak nampak berlakunya masalah perpaduan, memang British balik lah. Dia lah godfather kepada masalah perpaduan di negara kita ni. Dia lah mula punca dia. Okay. Kalau lah British ni daripada awal lagi, okay, bawa masuk orang Melayu kerja sama-sama, okay, dalam suasana harmoni di ladang getah, di lompong-lompong biji timah. Okay, saya juga rasa tak ada masalah perpaduan. Masing-masing dapat mengenali agama, budaya, hati nurani masing-masing. Okay, takkan ada masalah macam ni. Macam tu lah. Okay, ada soalan lain selain daripada tu? Nazlia ke, Nurin ke, Aika ada soalan? Topik ni nak menarik juga dibincang sebab perpaduan kan. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan seterusnya lah, iaitu masih lagi 7.1 subtopik memperkasakan. Ini di bawah usaha-usaha misi pembelajaran kita, usaha-usaha kerajaan menangani masalah perpaduan dan integrasi nasional. Baik, inilah usaha dia. Kita akan lihat dari segi PES. PES ni politik, ekonomi, sosial. Apakah usaha kerajaan? Baik, sambil-sambil gariskan. Okey, kerajaan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran dan mendraft satu ideologi negara yang dikenali sebagai rukun negara. Rentetan daripada peristiwa hitam 13 Mei 1969, negara dalam keadaan darurat, diisytiharkan darurat dan pentadbiran negara diambil alih oleh Mageran. Parlimen tidak bersidang dan perlembagaan ditangguhkan. So demokrasi tak ada pada masa itu. Tidak ada demokrasi, terkubur, mati seketika. Sebab apa? Darurat. Bila darurat, parlimen tidak boleh, parlimen tergantung, tak boleh menjalankan fungsinya. Jadi demokrasi tak adalah, terkubur sebab darurat dilaksanakan. Jadi untuk kita dah belajar dalam topik tersebut, dalam pelajaran tragedi hubungan antara kaum, antara fungsi Mageran ni nak memulihkan semulalah negara, dan antara dia punya strateginya, dengan strategi inilah Jabatan Perpaduan Negara ni. Sebab Mageran dah tahu puncanya perpaduan. Tragedi 13 Mei ni punca perpaduan, yang kedua ketidakseimbangan ekonomi. Kan. Jadi itu sebabnya Mageran, Majlis Gerakan Negara, menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Dan jabatan ini telah merangka satu ideologi atau fahaman. Satu ideologi atau fahaman yang dikenali sebagai nama rukun negara. Yang kita baca, yang kita ikrarkan setiap pagi hari Isnin. 2 tahun ni tak dapatlah nak ikrar kan, COVID kan, terus masuk kelas. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menunjukkan, gitulah sampai pada 5 tu, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, sampai yang kelima. Baik, seterusnya membentuk Majlis Muhibah Negara pada 1969. Tujuannya untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah. Muhibah ni kebersamaan lah sebenarnya. Muhibah ni bahasa Arab, muhibah kebersamaan, kasih sayang. Nampak? Kasih sayang sebenarnya muhibah, antara satu sama lain. Jadi maksudnya di sini antara masyarakat berbilang kaum lah. Saling percaya, mempercayai, saling tolong menolong, tiada syak wasangka, tiada perasaan yang tidak puas hati. Begitu. Jadi 1, Jabatan Perpaduan Negara. 2, Majlis Muhibah Negara. 3, menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Fungsinya apa? Mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional
antara negeri dan dengan wilayah untuk bertujuan memupuk identiti kebangsaan juga. Ini tujuan yang kedua. Itulah dia Majlis Perundingan Negara. Okey, yang keempat, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik. Yang ini seperti yang cikgu sentuh sebelum tadi. Okey, parti politik kita ni sejak merdeka lagi, sebelum tu lagi adalah berasaskan kaum. Jadi bagaimana nak mewujudkan perpaduan ni? Kena gabung parti. Okey, mengadakan kerjasama parti politik seperti UMNO bekerjasama dengan MCA, bekerjasama dengan MIC, membentuk satu parti gabungan dinamakan Parti Perikatan dan kemudiannya dikenali dengan nama Barisan Nasional. Kan? Baik. Yang kelima, menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri dan supaya dapat mewujudlah integrasi antara negeri. Jadi perkhidmatan awam ni yang sering digunakan oleh masyarakat lah, seperti kesihatan. Okay? Kalau awak pergi mana-mana ada saja kemudahan kesihatan. Okay? Di desa, di bandar, di negeri lain, di daerah lain, di wilayah lain, jadi ada kan. Jadi kita dapat kemudahan kesihatan. Semua kaum dapat kemudahan kesihatan itu. Okey. Jadi bukan saja di bandar saja. Bandar jadi orang Cina saja dapat kemudahan kesihatan. Kampung tak ada. Nampak tak? Kampung pedalaman tak ada perkhidmatan kesihatan. Jadi susahlah. Tak ada integrasi dekat situ. Kan? Jadi untuk semua negeri, okey, menyelaraskan perkhidmatan awam. Baik, itulah dia usaha dari segi politik. Okey. Baik. Ini adalah kalau lihat gambar ni. Okey, logo ni adalah logo Barisan Nasional sebenarnya, yang terdiri daripada gabungan UMNO, MIC dan MCA dan juga parti-parti lain. Begitu. Okey. Baik. Lihat ekonomi. Okey, dari segi ekonomi, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dengan memberi tumpuan pertumbuhan kepada ekonomi semua kaum. Semua kaum diagihkan ekonomi dibantu secara adil, tidak tertinggal satu pun. Itulah dia rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Sebab dia tak nak peristiwa tragedi hitam berulang kembali. Baik. Memperkenalkan dasar ekonomi seperti DEB, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional untuk kemakmuran ekonomi dan negara. DEB lah ni. Okey. DEB ni dilaksanakan selepas tragedi 13 Mei itulah, supaya semua kaum dapat kekayaan yang sama, dapat dibantu, semua dapat memperbaiki taraf hidup masing-masing. Dan memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar dan wilayah. Luar bandar pun dibantu, bandar pun dibantu. Okey. Rancangan pembangunan tanah dan untuk menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Yang ini kita dah bincang dalam bab yang lalu seperti Felda dan sebagainya. Felda, Kejora, Dara, Kesedar, ingat balik. Okey, memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian seperti di Bayan Lepas, di Pasir Gudang, Johor, Pelabuhan Kelang, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Dan berlakulah penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar disebabkan peluang pekerjaan, maka ini akan mempercepatkan proses integrasi. Mereka dapat bergaul. Sebab ada satu penghijrahan lah. Orang Johor bergaul dengan orang Pahang contohnya kan. Berkahwin pula tu, integrasi lah. Ekonomi wilayah termasuk Sarawak dan Sabah. Yang ni seperti koridor tu lah, NCER, koridor wilayah utara. ECER, koridor di wilayah timur. Wilayah pembangunan Iskandar di Johor. Macam tu. Jadi, pembangunan ekonomi wilayah ni memberi peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Itu sebabnya, sebenarnya, semua kaum dapat peluang ekonomi tu. Rajin atau tak rajin saja. Semua dapat peluang ekonomi. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke atau kawan-kawan lain boleh bergiat menceburi bidang-bidang ekonomi seperti menjadi usahawan. Ada terbuka luas. Persoalannya rajin atau tidak.
Itu sahaja. Kan? Baik, seterusnya. Yang last sekali. Okay, social. Okay, sosial ni lebih kepada pendidikan, okay, bahasa, budaya. Okay, jadi dasar pendidikan kebangsaan ditambah baik, okay, melalui Akta Pendidikan 1996 untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okay, baik, seterusnya, okay, mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ni kita dah belajar dalam topik sebelum ni. Okey. Okey, dalam topik tingkatan 4. Tingkatan 4 kalau tak silap. Tingkatan 4 ni betul. Okey, laporan Rahman Talib tu ada laporan BANS, ada laporan FENWU, kemudian kita ada laporan Rahman Talib. Okey, ingat balik laporan-laporan ni dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Ni dalam semua tingkatan 4 ni. Okey. Jadi kat sini dalam pendidikan ni dia nak semua kaum di negara kita mendapat pendidikan, tidak satu pun yang ketinggalan. Macam tu. Okey. Dengan pendidikanlah masyarakat akan bersatu, masyarakat akan bergaul antara satu sama lain yang berbilang kaum dan bangsa dan agama, mengenali budaya masing-masing, mengenali fahaman politik masing-masing, perbezaan pendapat dapat diraikan, macam tu dalam satu bumbung. Okey. Dan ini akan melahirkan rakyat yang patriotik dan cinta pada negara. So, yang seterusnya, yang ketiga, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So, untuk itu ditubuhkan, diperkenalkan, dikuatkuasakan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, ini akta ni undang-undang. Kalau kita langgar, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Contoh, okey, dalam urusan rasmi awak cakap dalam bahasa Inggeris, salah di sisi undang-undang. Semua urusan rasmi, sama ada majlis-majlis, surat menyurat, semua mesti menggunakan bahasa kebangsaan kecuali memang dalam bahasa Inggeris. Contohnya, okey, waktu bahasa Inggeris, takkan nak cakap bahasa Melayu di sekolah. Mata pelajarannya bahasa Inggeris, kena cakap bahasa Inggeris. Tu tak apa kalau macam tu. Okey. Baik. Jadi bahasa Melayu juga dimartabatkan melalui penubuhan UKM, universiti pertama yang menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Okey, sebagai pusat ilmu. Okey, buku-buku diterjemah kepada bahasa Melayu, buku-buku akademik oleh UKM ini. Sampai sekarang lah UKM ni menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, nak masuk universiti lepas ni masuk UKM lah. Kalau tak nak pening-pening bahasa Inggeris, macam tu. Okey, tapi bahasa Inggeris tetap penting Okey. DBP juga, Dewan Bahasa Pustaka juga mengambil peranan untuk menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Okey. Jadi dapatlah kita lahirkan satu masyarakat mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, semua bangsa ni cakap bahasa Melayu walaupun ada bahasa ibunda yang sendiri. Kan? Tetapi boleh faham antara satu sama lain. Okey, seterusnya dari segi budaya, ada satu kebudayaan ataupun dasar kebudayaan kebangsaan diamalkan untuk membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Contohnya dalam perayaan, kita saling meraihkan perayaan orang lain lah. Sebagai contoh Tahun Baru Cina, sebagai contoh Deepavali. Kita boleh, orang Islam boleh meraihkan Tahun Baru Cina dan Deepavali sebab perayaan budaya, dia bukan perayaan keagamaan. Contohnya pula dalam soal makanan, masak masakan Cina seperti char kway teow, orang India, orang Melayu membuat roti canai. Malah orang Cina kata, sedapnya char kway teow orang Melayu buat. Macam tu pula kan. Orang Cina dan India sekarang, orang Cina pun dah pandai buat nasi lemak kalau orang nak tahu. Sedap pula tu. Tapi cikgu tak pernah rasa lah, dia kata. Kan. Baik. Untuk sukan pula, sukan juga dapat mewujudkan perpaduan disebab sukan ni alat perpaduan yang mana dalam sukan ni masyarakat pelbagai kaum boleh bergaul. Sebagai contoh lah dalam sukan badminton ni, kita ada masyarakat Melayu, orang Cina, orang India Sebagai contoh, Lee Chong Wei bekas pemain nombor 1 dunia dan negara, dilatih oleh Miss Bun Sidik. Kerana situ ada perpaduan
Begitu juga dengan lain-lainnya, kita ada atlet-atlet, kita ada jurulatih-jurulatih. Contoh jurulatih kebangsaan bola sepak, jurulatih kebangsaan kita apa siapa nama dia? Siapa nama kan? Tak ingat dah. Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho kan. Jurulatih bola sepak kebangsaan. Okey, Cina. Okey. Baik. Seterusnya rukun negara. Rukun negara lah. Ni penting. Inilah ideologi negara ataupun fahaman negara kita lah. Jadi inilah tunjang perpaduan rakyat. Contohnya kepercayaan kepada Tuhan. Semua individu warga negara Malaysia mesti ada agama, mesti percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang beragama akan mudah diuruskan, akan tidak menimbulkan masalah. Sebabnya kepercayaan kepada Tuhan diletakkan sebagai nombor 1 dalam rukun negara. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun kita berbagai kaum, semua kaum mesti setia kepada negara dan juga raja. Macam tu. Jadi rukun negara ni boleh menyuburkan, boleh menguatkan, boleh mengukuhkan lagi semangat perpaduan yang ada. Baik, selesai. Okey, baik. Ini ada soalan. Soalan cikgu dah bagi lah hari tu kan. Tak apalah, tak payah buat layang ni. Sebab sampai hampir sama sahaja. Baik, itulah begitulah student. Topik 7.1 perpaduan dan integrasi nasional. Ada nak tanya setakat ni, silakan. Tak ada cikgu. Tak ada dah Okey, yang lain macam mana? Okey. Okey dah tu. Okey, masa telah menunjukkan pukul 8.42 pagi. Masa pun dah tamat. Okey, student yang masih lagi belum menghantar tugasan, silalah berbuat demikian. Tugasan 7.1 ni lah. Okey. Penting tugasan ni. Mana tahu tiba-tiba keluar dalam peksa kan, awak tak boleh jawab pula. Okey, mana tahu. Okey. Senangnya tugasan cikgu tu. Okey. Sebab cikgu tak dapat mengajar gitu, jadi cikgu bagi tugasan dalam bentuk Google Form. Senang aja. Okey. Ikut je harahan satu persatu. Okey, jadi dengan penjelasan cikgu tadi dalam kelas kita hari ini dapatlah meleraikan segala ketidakfahaman ataupun dapatlah pencerahan tentang perpaduan dan integrasi nasional. Okey, dapat kukuhkan lagi dah. Awak dah tahu dah melalui tontonan video dan kajian teks dalam buku tu. Hari ni cikgu pula beri ulasan. Lagi faham dah dan lagi kukuh sepatutnya ni. Kan? Jadi itu sajalah untuk kelas hari ini. Cukuplah tu. Dah 8.40. Cikgu tangguhkan ke hari Isnin nanti. Okey. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Okey. Jadi rakaman ni cikgu akan upload dalam Telegram nanti Okey, jangan bimbang lah. Awak boleh tengok balik semula. Okey, jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama.